Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So hari ini saya nak bedah siasat pada orang yang individu tarikh lahir 11 hari bulan 8 1981 ya. So kalau kebetulan tarikh lahir ni sama dengan tarikh lahir anda so sekarang saya tengah membongkar rahsia karakter diri anda melalui tarikh lahir ilmu metafizik. So mari kita sama-sama kira ya. So macam biasa, mula-mula kena buat rumah dia. Okey, 11. 1 campur 1, 2. 0 campur 8, 8. 1 campur 9, 10. 1 campur 0, 1. 8 campur 1, 9. 2 campur 8, 10. 1 campur 0, 1. 1 campur 9, 10. 1 campur 0, 1. 8 campur 1, 9. Ini nombor rohani, iaitu sifat dalaman seseorang tu. 1 campur 1, 2. Okey, sini adalah nombor fizikal ataupun nombor asas ataupun nombor akar ataupun nombor jasmani ya. Ini sifat luaran seseorang tu. 8 campur 1, 9. 2 campur 1, 3. 9 campur 3, 12. Iaitu 3 lah. 1 campur 2, 3 kan. So 1 campur 1, 2. 9 campur 1, 10. 1. 2 campur 1, 3. 1 campur 2, 3. 1 campur 2, 3. 3 campur 3, 6. So ini nombor akhir hayat. So individu yang lahir 11 bulan 8 1981, di akhir hayat dia pegang nombor 6 ya. So pemegang nombor 6 ni individu ni kan sebelum dia meninggal atau mati kan, di akhir-akhir usia banyak meninggalkan cash untuk waris dia. Sebab dia bersifat sukakan cash. So dalam nombor akhir hayat kan, selalu saya pesan dekat video saya sebelum ni, nombor akhir hayat mesti ada 3 atau 9 atau 6. Tak boleh selain daripada nombor ni. Kalau selain daripada nombor ni, that means you salah kira. So nombor 6 adalah orang yang suka menyimpan cash di akhir-akhir usia. Orang yang nombor 9 adalah orang yang suka menyimpan aset tetap seperti kereta, rumah, kedai, tanah ke kan, ladang-ladang ke macam tu. Jiwa dia lebih kepada property. Yang akhir hayat nombor 3 ni adalah seorang yang di akhir-akhir usia dia sangat-sangat kaya ataupun mungkin orang-orang biasa-biasa je. Sebab nombor 3 ni adalah seorang yang pemurah, pandai cari duit tapi tak sayang duit untuk sedekah ataupun derma pada orang yang susah Nombor 3 ni jenis baik hati. Tapi disebabkan baik hati, di akhir-akhir usia dia sering kena tipu lah. Kan orang tipu ajak investment ni ke apa kan, ambil duit EPF dan apa semua kan. So hati-hati ya. Nombor 3 ni disebabkan kebaikan anda, orang selalu ambil kesempatan. So sebab dah belajar metafizik kan, anda dah tahu kelemahan, boleh improve. Tak ada masalah lah, senang je. So sekarang kita kira unsur air. Unsur air dia adalah nombor 2 dengan 7. So nombor 2 dengan 7, dekat sini ada berapa? 2, 1, 2, 3. 2 dengan 7. 7 tak ada. So 2 ada 3 saja. Ni buat unsur dia 3. So unsur besi adalah 1 dan 6. 1 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. So unsur besi ada 6, ada 5. 1 dengan 6 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So unsur kayu adalah 4 dengan 9. 4 dengan 9, 1, 2. 2 saja. So unsur api adalah 3 dengan 8. 1, 2, 3, 4. 3 dengan 8 ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So api ada 6. 3 dengan 8 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Unsur tanah ada berapa? 5. Tak ada kosong. Unsur tanah tak ada kosong. So semak balik. Cukup tak 17? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, kurang lagi ni. Mungkin saya ada salah kira kan. Semak balik 2 dengan 7 ada 3. 2 dengan 7 1, 2, 3. 2 dengan 7 ada 3 je, betul? 1 dengan 6 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah, 5 je Kayu 4 dengan 9. Kayu 4 dengan 9. 1, 2, 3. Kayu 3. Okey. Baru cukup. 8, 9, 10, 11, 17. Okey.
Baru cukup semua unsur kena 17. Sebab dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so kalau betul cukup 17, betul lah. Kalau salah mungkin anda terkurang terlepas. So tengok dekat sini saja kan, anda dah boleh tahu dah orang ni macam mana. Tengok unsur api dia melebihi 4. Unsur api dia 6 kan. Maksudnya yang benda yang lebih atau sama dengan 4, maksudnya orang ni memang jenis yang hot temper lah. Jangan buat dia marah sebab sekali marah biasanya susah nak pujuk. Sebab tengok unsur air dia 3. Kalau dia unsur dia 6, bila marah air pun 6, maksudnya okey, senang pujuk lah. So ini memang kalau dah marah ke merajuk, susah nak pujuk, susah nak tu kan. Sebab tu, so untuk orang yang tak tahu, tak belajar metafizik, dia akan kekal lah pandai-pandai. So siapa yang dah belajar metafizik, yang berpegang teguh pada agama Islam, agama dan kitab, boleh ubah. Semua ni boleh ubah So dekat sini kayu 3, tak kisah nampak. Besi adalah 5 Sekali lagi, besi adalah elemen yang lebih besar daripada 4 ataupun sama dengan 4 Atas 4 je memang kritikal lah. So besi melambangkan orang ni degil. So sama ada dia degil, bodoh sombong, ataupun degil dengan pendirian dia lah. Kalau dia nak berjaya, dia akan nak berjaya juga. Nak buat tu, dia nak buat tu juga. Dia degil. Degil dengan pendirian kan. So nombor 5 ni. So degil ni kadang-kadang bagus juga untuk diri sendiri. Degil dapat menyelamatkan kita daripada pengaruh orang luar kan. So kita kena yakin degil dengan diri kita sendiri kan. Tapi janganlah jadi bodoh sombong kan. Dah tahu salah, nak menegak kebenaran yang basah, tak boleh lah kan. So kat situ kan. So bila tengok kat sini kan, macam saya kata kan, tengok kombinasi 1 nombor dengan 2 nombor. Saya nampak kat sini ada nombor 11 kan. 11. Satu ni, tengok dekat nota saya yang sebelum ni kan, sebab saya dah buat lebih daripada 30 video. So tengok 11 ni maksudnya seorang yang berdikari lah. Berdikari. Orang ni memang boleh berjaya bersendirian kan, sebab dia pandai berdikari. Tapi bila ada 119, orang ni macam seorang yang born to be a leader. Born to be leader. Dia memang develop, Allah developkan dia kan. Dia ada semangat untuk memimpin lah. Memimpin ketua keluarga ke kan, memimpin apa saja ke dalam persatuan. Dia memang lead, dia suka mengarah, tak suka diarah. Tapi kelemahan 119 ni, jiwa dia cepat kacau tau bila orang tersayang buat hal. Dia gaduh dengan wife ke husband kan, jiwa dia cepat kacau. Dia kata dia okey, padahal hati dah koyak rabak dah. So orang macam ni kena belajar belajar bersabar, muhasabah diri kan, banyakkan zikir. Sebab dia memang jiwa dia kacau kan bila apabila berjauhan mental dan fizikal dengan orang tersayang kan, dia masalah. So kombinasi 1 2 3 kan. Sebab ni ada 1 2 3 kan. 1 2 3 1 2 3. Tak kisahlah, pusing-pusing pun kan still sama. Kombinasi 3 nombor tu tak kisah 3 1 2 ke 2 3 1 ke, janji bersebelahan. So yang ni adalah power pada suara. So kan, orang ni memang ada kelebihan pada suara lah. Pandai menyanyi atau pandai mengaji atau something yang relate dengan suara lah kan. Bila cakap tu kan, orang senang terpengaruh, orang senang percaya. Biasanya bagus untuk buat sales ataupun masuk dalam bahagian politik ke kan, buat networking, business ke. Power dekat suara kan, senang pengaruh orang. So apa lagi yang saya nampak kan, ada nombor 633 nampak. 633 ni maksud dia kan, dia punya pergerakan wang dia pantas tau. 633 ni sama ada dia boros ataupun dia memang pemurah lah, suka derma, suka apa, jenis tak sayang duitnya. Pergerakan wang pantas maksudnya masuk duit banyak lah hidup dia kan, keluar pun banyak. So selalu ada kebocoran. Biasanya saya jumpa orang ni boros lah. Biasanya 633 ni kan banyaknya boros. So dia beli barang tu kan tak dapat bezakan antara keperluan dengan pilihan. So kita beli barang keperluan, InsyaAllah kan boleh berguna. Kalau beli pilihan tu kan susah lah. Memang jenis susah nak simpan duit lah. 633 ni boros. Lagi apa lagi yang boleh kita keluarkan dekat sini? Nampak tak? 18 pun ada dalam notas ya. 18 ni jenis orang yang tak suka duduk rumah. Dia tak suka duduk rumah kan. Maksudnya dia tak boleh duduk rumah. Duduk rumah lama-lama kan dia akan stres. Orang macam ni biasanya dia akan buat kerja kat luar kan. So untuk release tension dia akan banyak kat luar lah. Dia duduk rumah lama-lama dia cepat beku, tepu kan. 18 ni sama juga dengan 189 ni kan, sama. So karakter orang macam ni biasanya dia tak duduk tak tetap kan, suka berpindah randah ke, atau kerja dia melibatkan kerja kena pergi outstation selalu ke. Orang 189 ni boleh tengok rujuk nota saya. Buka YouTube.
Type Syed Zam Part 3. Syed Zam Part 3 saya cerita pasal kombinasi 2 nombor dengan 3 nombor. Kadang-kadang je lah, setiap analisa kadang kita terlepas pandang kan. Tak apa, ini sekadar ringkasan kan, nak beritahu you macam mana saya analisa orang kan, macam mana saya tahu karakter orang, apa yang berlaku pada dia melalui tarikh lahir kan, rahsia mengenal diri. You kenal diri you, insyaAllah you akan kenal Maha Pencipta, betapa hebatnya Allah ciptakan kita kan. Masing-masing ada kelebihan dengan package kelemahan. So nombor 9 ni kan, nombor rohani 9 lah, sifat dalaman dia untuk berjaya sangat tinggi tau. Desire dia untuk berjaya. So dia akan buat sampai jadilah. Masa kecil memang jenis orang yang degil kan. Kalau nak tu benda tu dia nak juga kan, dia akan buat sampai jadi lah. Guling-guling kat lantai ke apa semua kan. Dia karakter nombor 9 ni. Seorang yang berpakaian kemas, potakan menarik, PR power, pandai ambil hati orang tua. Kan nombor 9 ni. And then tapi nombor 9 ni dia lemah pada pujian. Dia lemah pada godaan. So kalau jumpa orang 9 ni, banyakkan puji dia kan. Tapi puji benda-benda yang logik lah. So itu sifat rohani sifat dalaman dia. Sifat luaran dia, fizikal yang orang nampak, 2 ni maksudnya kalau you tengok nota saya exam part 1, part 2 kan, part 2 sorry, saya exam part 2 chapter 2 ni maksudnya suara. Nampak sekali lagi kan, memang power dia tunjuk kat sini, suara. So orang macam ni biasanya power dekat suara ni banyak bercakap lah kan. You nampak dia kadang tak kenal dia macam sombong kan, tapi dia banyak cakap. Kalau you cakap dengan dia kan, you tak boleh menang lah. Nak lawan cakap dengan dia memang tak boleh menang lah. Nombor 2 ni power dia suara kan, something yang relate dengan suara. Sama juga dengan 1, 2, 3. So banyak unsur 1, 2, 3, banyak unsur 2. So orang ni memang power dekat suara. Individu yang lahir 11 hari 8 1981. So kalau anda sama dengan ni kan, tolong share lah video ni kan di Facebook anda ke WhatsApp group kan, supaya orang tahu ini karakter diri anda kan. Lagi apa lagi yang ada kan. Cuba rujuk kan nota saya exam. So saya dah buat lebih daripada 30 video kan. So saya harap you all buka YouTube kan. Kalau boleh buka YouTube, type lah nama saya Syed Zam, type nama saya Syed Zam. Lepas tu kalau boleh tekan gambar picture kan, logo picture saya tekan. And then you akan masuk dalam profile saya, tolong tekan button videos. Kan. So bila you tekan button videos, you akan nampak kan semua saya punya video, ada lebih daripada 30 video. Saya dah buat turun dengan contoh cara kira, cara analisa analogi hidup, cara nak contoh ni ada sebahagian daripada contoh kan, macam mana kita bedah siasat tarikh lahir kawan-kawan kita ke, family kita ke, anak-anak kita kan. So dengan tahu ilmu metafizik kan, you tahu karakter anak-anak you, kenapa degil, kenapa anak-anak you dengar tapi tak buat kan, kenapa dia panas baran, kenapa dia mata duitan kan. So kalau nombor 6 kan, nombor rohani atau nombor 6 tu, anak-anak tu suka duit. So you nak galakkan dia buat apa yang you suruh, upah dia duit. Memang laju buat kerja kan. So metafizik sekali lagi kan dah banyak settle ke masalah kan. Orang yang panas baran boleh jadi cool down, orang yang degil boleh kurang degil kan, orang yang pendendam tegar boleh dah pandai maafkan orang kan. Sebab siapa yakin kan memaafkan orang, Allah angkat darjat dia. Kan. So kalau you rasa nak you angkat darjat, tolong hari-hari minta maaf, beri maaf, minta maaf, beri maaf. So sambil kita fikir-fikir dunia ni kan, kita selit sikit lah kan ilmu akhirat. Sebab kita hidup ni pun tak tahu berapa lama kan. So sambil-sambil saya sebarkan ilmu metafizik, sambil itulah kita berdakwah kan, menghubungkan manusia balik dengan Allah kena buat solah, menghubungkan manusia balik dengan Allah. InsyaAllah semoga Allah permudahkan urusan kita kan, permudahkan segala inilah urusan kita, bagi kita kebahagiaan kan. Sebab dengan hanya mengingati Allah, hati akan tenang. Kena kuat zikir kan, zikrullah. So ini sebahagian daripada analisa saya. Saya harap saya dapat jumpa you all balik di my next video. Tolong tengok semua video saya. So tolong subscribe kalau boleh. Syed Zam, tekan Syed Zam, nama Syed Zam kan, klik pada picture saya, tengok semua video. Kalau boleh tolong subscribe. SUBSCRI. Tolong tekan button subscribe tekan button subscribe, tekan button loceng. Kan, bila you tekan button subscribe, you tekan button loceng kan, biasanya you tak akan terlepas pandang video terbaru daripada saya kan. Setiap sehari saya akan upload 2 atau 3 video ke, tengoklah kalau rajin 5 video sehari kan. Tengok, saksikan video terbaru saya kan. Kalau you tekan subscribe, you tak akan lepas. Kalau you tak tekan subscribe dengan loceng kan, you terlepas pandang kan. Mungkin saya dah upload video, you tak jumpa. So penting tolong subscribe. Buka Syed Zam, masuk dalam video, tolong subscribe, tekan loceng, nanti you akan terima saya punya notification lah mengatakan video saya upload. So tengok semua video saya 30 lebih, insyaAllah you akan faham macam mana cara nak kira, macam mana cara nak analisa macam mana nak buat back test pada kawan-kawan atau family So senang, bila dah kenal diri, insyaAllah akan kenal Maha Pencipta sebaik-baik perancangan.
So saya harap saya dapat jumpa you all kan di my next video insyaAllah. Assalamualaikum.